Baik, bertemu semula dalam Buletin Awani dan pada 13 Januari 2017 ya merupakan satu tarikh rahmat menyaksikan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg memegang tampuk kepimpinan nombor 1 negeri itu selepas pemergian Allahyarham Tan Sri Adnan Satim. Dan sejak mengambil alih kepimpinannya, sebenarnya Abang Johari banyak memperkenalkan dasar beserta visi dan misi dalam memastikan kemajuan negeri itu, dan paling signifikan menerusi aspirasinya ialah menjadikan Sarawak negeri maju menjelang 2030, dan banyak lagi dasar-dasar lain yang dibangunkan dengan memperkenalkan banyak agensi-agensi pembangunan bagi memajukan keseluruhan negeri Sarawak. Tapi saya tak nak bercakap panjang mengenai perkara itu kerana bersedia di talian ketika ini ialah Datuk Dr. January Amir yang merupakan fellow kanan Majlis Profesor Negara. Baik, Assalamualaikum Datuk Dr. January Amir. Waalaikumsalam. Baik, Dr. January, Datuk, saya nak kita nak terus kepada soalan saya yang pertama sebab kita melihat apakah sebenarnya pada pandangan Datuk Dr. January sendiri kejayaan paling signifikan dalam aspek pembangunan ekonomi di negeri Sarawak selain diiktiraf sebagai negeri berpendapatan tinggi oleh Bank Dunia pada tahun lalu. Mungkin Datuk boleh kupas. Baik, memang banyak kejayaan telah diukir oleh Premier Sarawak dalam tempoh 7 tahun lalu. Seperti yang saya sebut, salah satu yang bagi saya secara peribadi yang memikat ataupun mengagumkan ialah kejayaan beliau meraih atau memperoleh hasil dan pendapatan sebanyak 13.3 bilion untuk tahun lepas. Ini merupakan satu jumlah yang cukup besar, dan dengan jumlah itu telah memungkinkan Sarawak juga untuk meningkatkan sebenarnya reserve-nya kepada 41 bilion. Dan berdasarkan angka yang saya sebutkan itu, hakikatnya Sarawak telah membentangkan bajet negeri yang terbesar dalam sejarah, terbesar juga dalam negara ini, dalam kalangan negeri-negeri di negara ini. Dan kalau dihimpunkan sebenarnya ke semua belanjawan negeri di seluruh Malaysia untuk negeri-negeri, masih tidak dapat tandingi jumlah belanjawan dibentangkan oleh Premier Sarawak. Dan dengan belanjawan besar dan hasil begitu besar, memungkinkan beliau juga untuk laksanakan begitu banyak projek pembangunan bandar dan luar bandar. Dan dalam konteks ini, agensi pembangunan wilayah yang banyak yang telah diwujudkan oleh beliau akan menjadi agen untuk memacu pembangunan dalam pelbagai bidang di luar bandar dan bandar dalam usaha untuk merapatkan jurang perbezaan pembangunan bandar luar bandar dan juga untuk menjadikan Sarawak maju makmur menjelang 2030. Baik, Datuk ada menyebut mengenai agensi pembangunan luar bandar. Saya tertarik kerana saya telah berkunjung ke beberapa kawasan luar bandar di Sarawak dan melihat sendiri pembangunannya sedang berjalan, ada yang sudah siap ya, fasiliti-fasiliti dan infrastruktur untuk penduduk tempatan di sana. Kita tahu kita ada beberapa agensi di bawah di KODA, iaitu antaranya URDA, kita ada IRSDA dan juga HDA yang memberi fokus kepada sesuatu kawasan khususnya di Hulu Rejang, di kawasan Samarahan dan juga di Ulu Baram. Jadi Datuk, bagaimana Datuk melihat dengan adanya agensi-agensi pembangunan seperti ini ya, kemajuan Sarawak akan lebih banyak dicipta di masa akan datang. Jadi bagaimana ini boleh tahap kepimpinan Tan Sri Abang Johari Tun Openg ini dapat dicontohi oleh negeri-negeri lain di Malaysia ini, Datuk? Ini sebenarnya apabila beliau laksanakan atau wujudkan pelbagai agensi untuk lakukan atau laksanakan pembangunan di peringkat bahagian-bahagian di Sarawak, ini sudah tentu akan dapat menyapusatkan projek-projek, dan ini dapat mempercepat pembangunan di Sarawak. Apatah lagi, beliau sebenarnya telah peruntukkan untuk satu kawasan puratanya 1 bilion. Ini satu jumlah cukup besar, dan saya percaya beratus-ratus, malah beribu-ribu projek telah dilaksanakan di setiap bahagian itu melalui agensi berkenaan. Dan ini telah berupaya, dan saya menjangkakan dalam 3-4 tahun lagi kita dapat lihat kesan dan impak tinggi untuk dinikmati oleh rakyat pelbagai kaum di Sarawak. Dan yakinilah dengan segala perancangan termasuk 120 inisiatif dasar yang telah dilaksanakan oleh beliau itu, saya yakin bahawa Sarawak akan muncul sebagai negeri teladan, negeri contoh dan suri teladan dalam kalangan negeri di Malaysia, sesuai dengan hakikat dan hasrat beliau untuk jadikan negeri ini sebagai negeri maju 2030. Baik Datuk, selain itu juga Datuk juga menyebut 120 agenda dan inisiatif dicadangkan oleh Tan Sri Abang Johari. Tapi kita nak melihat kepada aspek yang lain pula. Tadi kita dah menyentuh mengenai ekonomi. Jadi
Bagaimana sebab kita tahu Tan Sri Abang Johari ini terkenal dengan prinsip dan juga ketegasannya. Jadi bagaimana Datuk melihat ya beliau mampu mengubah supaya Petra Jaya dapat dilayan dengan lebih adil oleh Putrajaya dari segi politik maupun hak-hak negeri. Ini juga menyentuh kepada Perjanjian Malaysia 1963 atau M63. Jadi bagaimana Datuk melihat dengan kepimpinan dan ketegasan Tan Sri Abang Johari ini dapat mengubah cara layanan Putrajaya terhadap Petra Jaya secara keseluruhannya, Datuk? Satu keputusan yang tepat dilakukan oleh beliau apabila mengeluarkan Barisan Nasional Sarawak sebagai satu entiti bebas, itu langkah pertama, saya fikir satu yang drastik dan berani. Yang kedua, apabila gelora politik berlaku berapa tahun lalu dan beliau bersetuju untuk sertai Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan perpaduan dan menyokong dan dekat itu menyokong nasihat ataupun titah yang Tuan Agong, dan sekaligus menjadikan GPS sebagai kingmaker untuk menstabilkan politik negara. Maka ekoran daripada susulan daripada sokongan beliau terhadap kerajaan perpaduan ini telah kita dapat lihat di bawah kepimpinan PMX dan Sri Anwar Ibrahim. Sarawak telah diberi layanan yang cukup baik, termasuk bagaimana sebagai contohnya geran pembangunan sebanyak 300 juta ringgit telah disalurkan untuk Sarawak, dan ini sebenarnya akan beri kesan besar. Yang kedua ialah apabila PMX telah bersetuju untuk berikan kuasa kepada Sarawak untuk laksanakan projek di bawah 50 juta. Dan selain itu banyak lagi hak yang telah terhakis di bawah MA 63 telah diserah balik kepada Sarawak, dan satu yang terbaru yang telah diumumkan baru ini ialah apabila Pelabuhan Bintulu akan juga diserahkan kepada Sarawak secara muktamad pada bulan Jun yang akan datang, dan segala yang telah dituntut Sarawak saya fikir akan dapat dilaksanakan secara tuntas dan sesuai dengan slogan ataupun tema perjuangan beliau, utamakan Sarawak. Baik, terima kasih Datuk Dr. Jenry Amir merupakan fellow kanan Majlis Profesor Negara atas perkongsian tersebut, dan kita sebentar tadi berkongsi mengenai 7 tahun kepimpinan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg.